Menurut pendapat kebanyakan ulama, kebanyakan, bahawa niat adalah wajib untuk sesuatu amal. Mereka tidak berselisih faham tentang wajibnya. Kena niat. Setiap amalan itu kita kena niat. Buat kerana apa? Buat kerana apa? Kan? Mandi ni, kita panggil mandi ni mandi apa? Supaya antaranya membezakan antara ibadat dengan adat. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد، مسلمين مسلمات، حاضرين حاضرات، العابد والعابدات، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رحمكم الله وحفظكم الله ورعاكم. اللهم آمين. Alhamdulillah, memanjatkan kesyukuran kita kepada Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Pada pagi ini tuan-tuan, usai kita menunaikan salat sunat subuh, salat fardhu subuh jamaatan secara berjamaah biidznillah as-sami'il alim, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dapat sekali lagi kita meneruskan ke slot yang kedua, iaitu kita panggil kuliah subuh bulanan, edisi yang seterusnya dalam membahaskan hadis 40 berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis 40 atau kita panggil dalam bahasa Arab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab hadis 40 karya Al-Imam Syekhul Islam Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita nak tengok pada pagi ini sambungan daripada konten-konten dan kupasan-kupasan daripada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Jadi ini merupakan uraian yang terakhir pada pagi ini sebelum kita nak masuk kepada al-hadis tsani, hadis yang kedua, hadis
yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ataupun orang panggil dengan hadis Jibril, ataupun dengan hadis Jibril dipanggil. Jadi perbincangan kita pada pagi ini mengakhiri ataupun melabuhkan tirai perbincangan hadis yang pertama berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Jadi antara kepentingan hadis innamal a'malu binniyat itu, tuan-tuan, kenapa innamal a'malu binniyat ini didahulukan dan diutamakan, diletak di bahagian yang pertama ataupun dalam bahagian pertama dalam 40 hadis, kerana besar manfaat dan peranan hadis tersebut. Di antaranya apa yang disebut oleh para ulama, antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan berkaitan dengan hadis itu, dia mencakupi 1/3 daripada ilmu. Di setiap amalan itu perlu kepada niat. Maka perbahasan yang sangat panjang di kalangan ulama, sehingga kan dikatakan dengan hadis tersebut, terkait dengan hadis tersebut sebanyak 1/3 daripada bidang ilmu terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Mana hadis innamal a'malu binniyat macam teras dan sangat penting, dan kepentingannya berbanding dengan hadis-hadis yang lain 1/3, ataupun dikatakan sebagai kita panggil mencakupi sebanyak 70 bab dalam bab hukum, dalam ibadah, dalam bab hukum. Dia terkait sebanyak 70 bab berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan perbincangan innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ni memang sangat penting. Hadis berkaitan dengan niat. Faham? Di sana terdapat perbincangan yang sangat panjang lebar di kalangan para ulama berkaitan hadis ini. Jadi kita pagi ni di bahagian akhir hadis tersebut, iaitu di muka surat 67. Tajuk kecil dia apa yang terakhir ni? Penunjuknya ataupun dilalah dia. Ataupun dalam, kalau kita tengok dalam syarah Al-Baraun An-Nawawi, antaranya Al-Wafi. Al-Wafi itu disebut fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Bagaimana kita memahami hadis tu, mafhum hadis tu, ataupun kita panggil rumusan daripada hadis tu, dia nak bawa kita apa? Apa ibrah yang kita boleh ambil sebagai rumusan? Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih, dan barang yang menunjuk kepadanya. Di dalam tu bukan macam kesimpulan dah, kita dapat rumusan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hadis yang pertama ini mengandungi beberapa petunjuk. Hadis yang pertama ni dia mengandungi beberapa petunjuk. Di antaranya ialah poin satu, bahawa niat adalah dikehendaki untuk sesuatu amal. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu perlu kepada niat. Kita niat kerana apa? Macam pagi ni kan kita semayang kerana apa? Kerana Allah kah? Ataupun kerana nak menunjuk-nunjuk kah? Kan, dikala di musim Covid ni, dikala orang lain malas cuba meminggirkan rumah-rumah Allah, dia tengok waktu ni lah aku nak tunjuk ke orang. Tengok Covid tak ada orang, tengok aku nindia kan? Orang lain nindia, kita nindia kan, tunjuk sikit, tengok kau ada Covid lepas tu tak datang masjid, tengok kami. Alhamdulillah. Kita tengok dalam masjid kita berbanding subuh, berbanding dengan subuh-subuh sebelum Covid kan. Hari ni pun tengok 3-4 sah, tu pun jarak-jarak agak kalah rapat Datuk Imam kan. Kalau rapat ni adengan yang tidak ingin dilihat, itulah. Kalau kartun ni kan, kartun dia buat sikit sah, dia tunjuk adengan yang tidak ingin dilihat. Mungkin adengan tu ada unsur memalukan, mengecewakan kan. Macam-macam lah. Kita ni dalam duduk jarak, Masya Allah, Tabarakallah, 3 pasang. Sebelum Covid, rapat pun hampir setengah masjid. Mana pergi lagi tu imam? Mana perginya? Takkan takut Covid lagi. Covid bukan dah ada kot ni lah, tak ada lah. Belah-belah ni. Kita kata lah, apabila kita nak
Menjadikan COVID itu sebagai alasan dalam kehidupan kita. Apakah sepanjang hidup kita? Ada. Nah, dia jaga SOP insya-Allah. Jaga SOP. Kat mana pun mati, jaga juga. Tapi jangan terlampau takut sangat. Takut jangan sampai tahap takutnya melampau. Berjaga-jaga, of course, kena jaga SOP jaga. Kan? Faham tak? Itu cakap. Nah. Jadi tengok, innamal a'malu binniyat. Apa niat kita? Apa niat kita? Sembahyang tadi kerana Allah atau kerana menunjuk manusia dan sebagainya? Atau ada. Supaya amal itu berlaku menurut kemahuan dan pilihan hati kita. Hati orang yang melakukannya dan dia sendiri pula yang bertanggungjawab atasnya dan niat itu. Dia tanggungjawab lah. Kalau niat baik, dapat baik. Niat tak elok, dapat tak elok. Sebab tu niat ni duduk dalam hati kita. Tempat niat wa mahallu al-qalbu. Tempatnya adalah dalam hati. Niat kerana Allah, tak kerana Allah. Kalau dalam ibadah tertentu pula dia wajib kita niat ketika kita melaksanakan macam sembahyang tadi. Sebab tu niat dalam mazhab Syafi'i ni, niat yang diwajibkan ni dia mesti disertai dengan buat. Kalau niat dulu tak serta buat, tak jadi juga. Dalam mazhab Syafi'i lah. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kita niat sesuatu, saja aku sembahyang subuh, niat tu sekali dengan takbir. Allah dalam takbir. Kerana permulaan sembahyang itu takbir. Allah, takbir taharrum tu. Allah. Tak boleh niat tangguh. Aku tak payah niat. Ketika takbir, aku dah niat masa keluar dari rumah tadi, dah niat apa? Itu bukan mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kita Syafi'i lah. Kenapa kita tak ikut mazhab lain? Kenapa kita tak ambil tahu mazhab lain? Ulama kata, tu kata tak Syafi'i pun macam perempuan nak faham. Tak mazhab Syafi'i pun bening nak faham lah, tambah nak campur mazhab lain. Apakah mazhab lain tu tak betul? Bukan tak betul. Takut kita jadi tak betul. Pening aku pun pening apa mazhab banyak. Kalau betul, satu je buatlah. Awamul muslimin, orang publik, awam, cukup satu. Cukuplah. Pasal apa? Yang satu ni pun lintang bukan nak faham betul. Macam orang nak menikah lagi lah. Kan? Boleh tak Ustaz nak menikah lagi? Boleh, halal. Kan? Tapi mampu tak yang pertama tu? Yang pertama macam mana? Okey tak? Dari segi sudut nafkah dia, zahir batin dia, pendidikan, tarbiyah dia, semua okey tak? Okey ke okey oh? Dia kata okey, tapi bila kita buat siasatan okey oh. Tapi sembang gedegong. Saya tak ada masalah. Tak ada masalah belaka tak? Kan? Kontrol macho. Kan? Kena kontrol lah. Semua bagus. Padahal rumah tangga lintang buka. Kan? Padahal dia cakap sepatah, bini 10 patah. Patah habis berpatah-patah kursi meja. Kan? Tapi sembang kedai kopi borok, clear. Tak ada masalah, no hal lah. Nindia saja. Tak biasa Nindia. Tak? Kita jalan begitu. Ya? Mampu kan? Macam tu juga dengan mazhab. Dalam mazhab Syafi'i kita tak larang nak faham. Tak mampu nak memahami dia, kan? Selok-belok cabang-cabang pening, campur pula lagi pening. Tak masalah kan? Para asatidzah ilmuwan agama tak apalah, kan? Depa ni dibekal dengan kemahiran-kemahiran yang Tuhan bagi kat depa. Bidang depa, bidang tak apalah. Bidang dia tak apalah. Dia faham? Itu cara dia. Menurut pendapat kebanyakan ulama, bahawa niat adalah wajib untuk sesuatu amal. Mereka tidak berselisih faham tentang wajibnya. Kena niat. Setiap amalan itu kita kena niat. Buat kerana apa? Kan? Mandi ni, kita panggil mandi ni mandi apa? Supaya antaranya membezakan antara ibadat dengan adat.
Niat tu antara dia membezakan antara adat dengan adat, adat dengan ibadat, amal adat dengan amal ibadat. Kan? Faham? Mandi ada banyak jenis. Mandi janabah ke, mandi sunat Jumaat ke. Dia tadi dia mandi pagi tadi. Niat apa? Ada niat janabah mungkin. Ada yang janabah dan niat sekali mandi kerana untuk hadir sembahyang Jumaat dapat pahala. Kalau mandi saja-saja, kan? Tak ada niat apa. Padahal dia nak pergi sembahyang Jumaat tapi dia tak niat ketika mandi dia tu. Faham ni? Sekali lagi nak sembahyang Jumaat kan? Sekali lagi nak sembahyang Jumaat. Tapi ada setengah orang ni mandi-mandi saja. Tak dapat pahala apa. Pasal mandi itu hukumnya harus. Tapi ada orang yang mandi dia tu, dia dapat pahala walaupun mandi yang sama. Apa dia? Sebab dia niat mandi tadi atau mandi saat lagi ni, mandi kerana untuk hadir ke dalam acara Jumaat. Maka mandi dapat pahala. Itu dipanggil kepentingan niat, supaya membezakan di antara mandi adat dan mandi ibadat, amal adat dengan amal ibadat. Faham? Nah. Disebut apa dia kata, wattafaqal ulama ala anna, dalam syarah al-wafi disebut wattafaqal ulama ala anna al-a'mal as-sadiratu من المؤمن من المكلف للمؤمنين لا تصير معتربة شرعا ولا يترتب الثواب على فعلها إلا بالنية. Dia kata ulama bersetuju, sepakat bahawasanya amalan yang timbul daripada mukallaf itu dia tak jadi dan tak dikira di sisi syarak dan tak ada berpahala atas mengerjakannya melainkan dengan niat. Syarak tak kira dah macam mana tadi. Si A tu mandi dia niat Jumaat, syarak kira dapat pahala. Si B mandi tak ada niat apa, tak ada apa. La tasiru mu'tarabatan syar'an wa la yutarattabu thawabu illa bin niyyah. Faham? Niat tu. Baik. Hanya dalam perkara ibadah yang dipertikaikan tentang adakah ibadah itu berdiri sendiri. Adakah ibadah itu dia berdiri sendiri atau hanya sebagai satu syarat saja ibadah tu. Saya ini buat contoh. Macam mana ibadah yang berdiri sendiri? Orang panggil yang ini diri ibadah. Berdiri sendiri diri ibadah. Ibadah tu adalah hakikat ibadat. Ataupun hanya sebagai satu syarat. Syarat saja. Ibadah tu syarat saja. Syarat nak mengesah. Bercontoh, contoh. Contoh faham? Misalnya seperti bersuci, berwudu. Contoh macam wudu. Golongan yang berpendapat bahawa wudu itu ibadah yang tersendiri, mengatakan wajib niat untuk mengesahkannya. Wudu itu dipanggil berdiri dengan sendiri atau berdiri ibadah. Maka ketika itu kalau mengikut pendapat itu, maka nak mengesahkan wudu itu mesti dengan niat. Kalau tak, wudu tak sah. Tak sah langsung. Jadi pendapat ni dia bukan kata wudu itu syarat bagi sah sesuatu. Tak. Bukan hanya sebagai syarat, tapi dia adalah berdiri dengan sendiri. Dia asing. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad. Ahmad teman mazhab Mali lah. Tiga ni kata wudu tu perlu kepada niat. Kalau tak niat, tak sah. Bukan tak semula, tak sah. Tak sah tu. Tak sah tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam mentakdirkan, dalam menguraikan tentang hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu kena dengan niat. Maka al-imam, antara imam mazhab kita, antara Imam Syafi'i dan tiga imam ni semua, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, yakni innama sihhatul a'mal. Sihhatul a'mal binniyat. Sah amalan dengan niat. Artinya, mafhumnya kalau tak niat tak dapat, tak sah. Juga di sisi al-imam Syafi'i, innamal amalu binniyat. Apa makna innamal amalu binniyat?
Sesungguhnya setiap amalan itu dengan yakni innama sihhatul amal binniyat. Sah amalan itu dengan niat. Artinya apa? Mafhum mukhalafah dia apa? Mafhum mukhalafah ni kalau tak niat tak sah. Mana? Berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi dia tak kata innamal a'malu binniyat, innama sihhatul amal binniyat, tapi dia kata innama kamalul amal binniyat. Sempurna amalan kalau niat. Kalau tak niat salah. Imam Abu Hanifah punya pendapat. Kan? Kalau Imam Syafi'i kata sihhatul amal, nak sah amalan dengan niat. Imam Abu Hanifah kata, mazhab Hanafi kata innama kamalul amali binniyat. Sempurna amalan kalau niat lah. Artinya apa? Kalau tak niat sah juga tapi tak sempurna. Boleh faham? Faham ini tuan-tuan? Atau dia kata sini. Tetapi mereka yang berpendapat bahawa wuduk itu hanya sebagai syarat sah sembahyang. Dia bukan berdiri sendiri lah maknanya. Kalau berdiri sendiri itu macam wuduk. Dia hanya syarat sah sembahyang saja. Wuduk tu syarat sah sembahyang saja. Nak sah sembahyang kena ada wuduk. Tu saja. Kalau wuduk seperti syarat menghilangkan najis, itu syarat sembahyang, kena hilangkan najis. Atau menutup aurat. Dia mengatakan apa? Dia kata mengatakan pula niat itu untuk menyempurnakan sahaja. Demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Nak bagi sempurna saja. Satu sah boleh bagi sempurna. Innamal amal binniyat. Balasan atas amal daripada niat tersebut macam mana pula? Menurut ketentuan qasad, niat orang yang mengerjakannya. Dan ia sendiri akan menerima bersama. Jadi pahala itu terpulang. Ada setengah ulama kata tengok bergantung pada kita punya peratusan niat kita kerana Allah. Buat sesuatu amalan itu. Buat kerana apa? Kalau kita banyak lebih cenderung kepada niat kerana Allah, mendominasi niat kerana Allah itu dominan, dapat pahala banyak tu. Setengah lah. Ada ulama kata langsung tak dapat apa-apa. Dalam Hidayatul Atqiyah, matan Hidayatul Atqiyah, tasawuf. Amalul li ajlin nasi syurkun tarkuhu linnasi dhaka huwa riya'u sabahlana. Amalul li ajlin nasi syurkun tarkuhu linnasi dhaka huwa riya'u sabahlana. Amalul li ajlin nasi syirkun tarkuhu, beramal kerana manusia. Syirik dipanggil syirik khafi, riya. Beramal kerana manusia, melakukan sesuatu perbuatan kerana manusia, bukan kerana Allah. Syirik. Syirik apa Ustaz? Bukan syirik yang melawani bagi kafir, tapi syirik di sini panggil asyirkul asghar. Syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, apa dia? Riya. Riya itu syirik, menyekutukan amalan dia antara kerana Allah dan kerana lainnya. Kerana Allah dan kerana dunia, sekutu. Jadi syirik itu sekutu, menyekutukan dalam niat. Syirik. Faham? Patutnya kita mentauhidkan Allah dalam amalan kita juga. Mengesahkan kerana Allah semata, itu mentauhidkan Allah dalam amalan. Tapi kita mentauhidkan Allah pada i'tiqad, kepercayaan. Tapi dari segi amalan kita, wa imma kadang-kadang kerana Allah, kerana manusia, kerana Allah, kerana dunia. Dia tak mentauhidkan Allah. Dia tak mentauhidkan Allah dalam amalannya. Dalam amalan kita boleh guna istilah ini. Dia mentauhidkan Allah dari segi i'tiqad, pengakuan betul Allah Tuhan yang satu. Tapi dari segi amalan, buat kerana Allah 50, buat kerana manusia dunia 50. Tuhan tak jadi satu lah. Kerana Allah tu tak jadi satu, jadi dua. Niat dia tu. Dia bagi asyirkul asghar. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu. Tarku meninggalkan amal kerana manusia juga.
Kita tinggalkan buat sesuatu amalan tapi kerana manusia. Nak tunjuk tengok. Hang sikit-sikit buat. Aku tak payah. Zaka huwa riya. Itu adalah riya. Sabah lala. Ini kadang-kadang kita buat amalan kerana manusia. Tujuan sesuatu benda yang kita buat supaya kita dapat pangkat di hati-hati manusia. Manusia bagi pangkat kepada kita, hanglah paling pemurah dalam qaryah ini. Hang yang paling rajin di kalangan jawatan kuasa, pimpinan masyarakat. Hang yang paling dibuat kerana supaya dapat hang membagi pangkat dia. Hang tu, hang ni, hang. Betul tak kita nak pangkat? Pangkat tu orang label kat kita benda-benda bagus. Aku kalau buat macam ni nanti orang puji apa? Kita nak manusia bagi pangkat kat kita. Pangkat kenapa? Seorang yang rajin, seorang yang peramah, seorang yang pemarah, seorang yang pemurah, seorang yang itu pangkat. La tatluban 'indal muhaimin manzila in kunta tatlub 'inda nasin manzila. Itu al-atqiya. La tatluban 'indal muhaimin manzila. Jangan kamu tuntut dan cari di sisi Allah yang bernama Al-Muhaimin itu pangkat, kalau kamu dah tuntut dah di sisi manusia itu pangkat. Pangkat tu dah gelaran tadi. Hang pokoi, hang pemampu, hang bagus, hang bagus, hang bagus. Hang seorang tak ada kaki macam tak ada manusia. Law di zaman hang lah Melayu terakhir, hang lah. Sehingga hang ni lelaki Melayu terakhir padahal hidung Allah yang buaya itu macam serombong kapai dah hidung dia. Pasal apa dia kata dia lelaki handsome Melayu terakhir? Pasal ini nak suruh belajar makan. Itu saja. Kawan tu makan jet, dia belajar. Balik tak lagi dia tengok cermin. Sungguh ke apa lelaki Melayu terakhir yang paling sehingga. Tapi betul lah. Macam muslimat kan, suami kan, muslimat muda-muda tua tak apalah kan, muda-muda kan, suami puji, tengok semenjak 2 menjak nampak lah ni sejak makan susu si tu joy, semenjak makan kan Radik Maishawan, contohlah semenjak makan apa produk ni kan, contohlah kan, nampak blend, nampak badan pun blend tu. Bini pun macam tak apa nak harap kat suami tu. Rasa puas suami ni baik-baik ni ada makna kan? Balik pula selalu tengah malam ni mesyuarat sembuh lah. Mesyuarat kah? Muda kah? Tak boleh harap. Suami pun hidung belah mata keranyam. Banyak dia kata ada kerja meeting ke dating? Rupanya dating. Lain kali kantoi kan? Duk pedo tak pecah tembelang lagi. Satu hari bini dia masa nak basuh baju suami tu, cek tengok dia pun bukan anak kecil lah. Tengok tu dia ada senarai berlima orang susu pamper. Kantoi dah. Perang Iran dan Iraq. Ini kisah benar dan cerita saya gelar. Ada beran. Satu hari tu Ustaz dia kata, macam mana yang boleh pecah lubang? Saya tak, kita duk peda-peda. Satu hari duk beli barang, buang bini muda lah kan, beranak pinak dah kan, tu senarai yang cashier bagi tu, list tu pamper tu, susu dah. Bila duk beranak, dia anak seorang yang anak tu kan, besar lah. Dia tahu kan, pasang dah dia tahu, dia buat dah. Yang duduk meeting tempat 3-4 pagi, tiba 3 pagi tiap malam balik, rupanya meeting je, dating ada hak muda. Ada tu. Nah. Baik. Baik dah. Jadi apa dia? Tu dia kata, jangan kamu tuntut di sisi Allah yang bernama Muhaimin itu manzila, la tatluban 'indal muhaimin manzila in kunta tatlub 'inda nasin manzila. La tatluban 'indal muhaimin manzila in kunta tatlub 'inda nasin manzila. Manzila itu dia adalah malin manzila. La tatluban, jangan kamu tuntut di sisi
Al-Muhaimin itu manzilah pangkat. Jangan minta pangkat apa-apa kat Tuhan dah. Jangan minta apa-apa pangkat di sisi Tuhan. Dalam kita doa amal minta, ya Allah bagilah aku pangkat hamba yang baik, hamba yang pemurah, hamba yang tak usah minta lah. Hamba yang diberkati tak usah minta lah. Kan? Kalaulah in kunta tatlub, jika kamu telah minta, inda nasin, di sisi manusia itu manzilah pangkat. Kita nak Allah Ta'ala bagi pangkat kat kita atau manusia? Allah. Ya? Sebab tu dalam hadis berkaitan dengan riak ataupun syirik yang kecil ni, maka di hari kiamat Allah Ta'ala suruh, pergilah kamu kepada mereka-mereka yang kamu beramal kerana mereka dulu. Pergilah minta kepada mereka pahala. Kamu beramal, kamu buat satu amalan, sedekah ke apa, kerana nak pangkat di sisi manusia. Lah ni hampir kat mereka, minta balasan, ada tak? Pergi ambil pahala ada apa? Pergilah ambil, bila ada. Dapat apa? Tak dapat apa. Faham? Ini sekali lagi pagi. Sekali lagi ni dalam kuliah duha, surat duha, kita untuk kitab yang kedua kita baca Penawar Bagi Hati, tajuk riak. Sekali lagi, tajuk riak. Kitab pertama tafsir, yang kedua kitab Penawar Bagi Hati dalam tajuk riak, dalam bab riak. Tuan telah hadis saya akan baca. Pergilah kamu, Tuan kata. Dan semalam saya maaf, tak ingat lah. Dan cerita bila begini, kepada mereka-mereka, benda-benda yang kamu beramal kerananya nak dapat pangkat. Adakah kamu dapati di sana dapat sesuatu pahala yang boleh menyelamatkan kamu? Tak ada. Bahkan yang nak bagi pahala dan menyelamatkan kamu ialah Allah. Tapi kalau kamu beramal kerana Allah, untuk Allah, hari ini kamu akan diselamatkan. Rugilah. Nah, dan demikian tidaklah dia harus bagi seorang menggantikan atau mewakilkan amalnya kepada orang lain. Tak boleh. Dia niat mana boleh ganti. Kebanyakan amalan kita, ibadah kita, kerja buat kita, niat dalam masalah niat tak boleh ganti. Niat, hang tolong semayang untuk aku. Ni, tolonglah semayang tak lagi, niat untuk aku. Niat semayang subuh untuk aku, boleh tak? Tak boleh kan? Kita buat sendiri. Kebanyakan amalan itulah, kecuali ada lah beberapa amalan yang kita boleh wakilkan niat. Tak apa, jabat saja. Kerana niat tidak boleh harus digantikan. Dalam pada itu ada juga perkara yang dikecualikan. Maknanya boleh kita wakil niat. Macam mana? Iaitu seorang boleh mengadakan wakilnya untuk melakukannya dalam perkara pembahagian zakat. Boleh? Ni saya punya zakat ni, tolong bagi. Kawan tu pun beritahu lah, saya wakil pada ni. Ni dia pun tolong niatkan. Tapi dalam bab zakat ni, kalau ikut apa nama, ada pandangan ulama menyebut, dia panggil satu pendapat, dia kata boleh ketika kita mengasingkan kita punya harta zakat tu, kita niat dah. Lepas tu kita cuma wakil orang tolong sampai saja, tapi kita niat dah. Kita dah niat dah, ni kan? Ni zakat, ni zakat, ni hak aku, ni hak zakat. Yang pergi tolong bagi kat fakir miskin, kita niat dah. Kalau dia tak abad apa pun tak apa dah. Tak abad apa pun tak apa dah. Begitu. Menyembelih korban dan sebagainya, tak apa. Tolong niatkan, saya beli sembelih korban, wakil kat tukar sembelih. Dia wakil niat. Dia niat sebelum dia sembelih tu niat korban ni untuk bulan ni bulan, setumpuk tu bulan ni, setumpuk tu bulan. Dia wakil sembelih. Dia niat, tak apa. Ada beberapa perkara yang dibolehkan kita mewakilkan niat kita. Faham? Bukan macam sembahyang subuh, bukan macam duduk dalam kuliah subuh ni, tak apalah aku wakil kat hang, hampirlah dengar kan, aku nak tidur, tu tak boleh. Tak boleh. Kemudian kalau kita nak wakil ke orang, dia ada dalam fiqh ni ada bab wakalah. Bab wakalah atau wikalah, bab nak mewakilkan orang. Ada wakil, ada muwakil, ada muwakkal alaih, muwakkal fi, kan? Ada syarat-syarat wakil. Tapi secara asasnya dalam kita panggil ibadah berwakil, dalam masalah berwakil, dari isu berwakil, orang yang nak berwakil itu mesti dia mampu berkuasa untuk melaksanakan perkara itu. Kalau dia pun tak mampu, dia pun sendiri tak layak untuk melaksanakan dengan sendiri, tak sah diwakil kepada orang.
Yang macam akad nikah. Akad nikah ni orang perempuan boleh akad nikah. Orang perempuan boleh akad nikah. Orang perempuan tak boleh akad nikah. Orang perempuan dia tak boleh akad nikah. Dia sendiri pun tak sah buat amalan tu, cuma dia nak okey orang. Contohlah. Orang dalam ihram haji, umrah. Antara batal larang dia akad nikah atau terima nikah. Kan? Contoh kan? Dia sendiri pun tak layak, macam mana dia nak wakil orang? Jadi kesimpulan dia apa dah? Secara asas dia dalam isu berwakil ni, dalam masalah berwakil, antara syarat dia yang paling penting ialah kita mampu untuk melakukan dengan sendiri. Dia tu boleh layak, ada ciri-ciri, ada syarat-syarat untuk dia. Cukup syarat untuk dia buat dengan sendiri. Cuma kali ni dia nak berwakil saja, tak buat. Faham tak contoh tadi saya buat? Contoh paling mudah lah, akad nikah perempuan. Ni makcik ni tolong wakilkan, tolong nikahkan. Mana boleh? Dia sendiri tak boleh nak nikah ke orang, tu mana dia nak wakil ke orang? Antara yang tak boleh berwakil apa dia? Kanak-kanak, orang gila, orang pitam. Nak wakil macam mana dia gila? Dia nak wakil orang. Dia sendiri tak boleh buat. Kecuali dalam masa, kecuali orang buta. Orang buta tak buat dia kerana darurat. Kan? Dia wakilkan lah, tolong jual beli ke apa. Dia buat macam mana, dia buta. Kan? Memang dia tak mampu lakukan, tapi dia terpaksa wakil sebab darurat. Boleh, itu dia boleh. Cerita darurat ni kau mana pun tak apa. Kan? Benda yang haram jadi harus. Selalu gitulah agama. Ya? Asas dia apa? Ma ja'ala 'alaikum bid-din min haram. Allah Taala tak menjadikan kamu sempit dan menyempitkan kamu dalam agama. Allah Taala bukan menyusahkan kita. Maka daripada ayat tersebut, masdaruha itu menjadi masdaruha, tempat terbitan kaedah fiqh yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kepayahan itu dia menarikkan ke kemudahan. Payah dia jadi mudah. Bila kita dalam keadaan payah, dimudahkan syarak. Dalam keadaan kita desak, dimudahkan syarak. Dalam keadaan kita terkepit, dimudahkan syarak. Sebab syarak, tujuan syarak bukan nak menyusahkan umat. Faham? Bila dalam keadaan suntuk, dia jadi luas balik. Idza dhaqa ittasa'. Bila suntuk, jadi luas. Kan? Makan yang haram, babi ke apa. Haram. Satu ketika bila dalam keadaan terdesak, kesempitan, maka hukumnya harus. Bukan halal lah, harus. Ada orang kata halal. Dia kita makan benda-benda haram ni, babi dia tak. Bila kita memang haram, tapi dalam keadaan yang tertentu, darurat, babi jadi halal. Bukan halal, harus. Haram tetap haram, cuma harus ketika hang tu dah. Boleh makan lah. Tengok. Amal yang diperintahkan untuk menunaikannya hendaklah dikosatkan kerana Allah. Artinya hendaklah diikhlaskan kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain, supaya amal itu tetap akan diberi ganjaran. Rugi dah. Letih-letih dah, tapi tak dapat pahala apa. Kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat daripada apa-apa puasanya melainkan lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyam illa as-sahar. Berapa ramai orang yang berqiyamul lail, mengerjakan qiyamul lail, tak dapat apa-apa melainkan letih berjaga. Pasal apa dia cerita ke orang penuh dengan sum'ah, penuh dengan riak, penuh dengan takabur, dengan bangga diri, sombong dia, bongkar dia. Kau ada? Aku tiap malam qiyam, kau ada? Cakap apa tu? Habis semua tu boleh merosakkan dan membinasakan amalan. Rugi tak? Letih semalam 2-3 jam qiyam, pagi ni rosak habis. Cerita orang, aku alhamdulillah semalam dapat witir, dapat 11 rakaat tahajud. Witir boleh buat 11, tahajud dapat buat 8, baca Quran 1 juzuk. Kau ada? Dia letih tak? Letih saja, letih. Elok tidur. Dia lebih tidur kan? Lebih baik tidur daripada boleh kutu. Pasal apa? Letih. Penat. Faham? Ni perangai ni tak. Itu penyakit hati dia. Penyakit hati tu buat hospital tak ada. Maka pil tidur tak selesai. Bangkit dia jadi balik. Penyakit hati. Melainkan kita kena
pergi jumpa doktor-doktor di klinik-klinik di masjid. Klinik dia apa? Di masjid. Klinik-klinik yang dibuka di masjid, surau, madrasah, pondok tahfiz. Dibuka ke sana. Dia jumpa tu, doktor dia tu ustaz. Kaunselor dia ustaz. Lepas tu kaunselor, kau dah jumpa kena kaunselor yang Islamic perspektif, mengaji kaunseling Islam. Kena ada lah tu. Dia mix sekali dengan lagu tu tak apa. Pergi jumpa kaunselor tak ketahuan ni. Macam mana nak buat ni? Saya ada masalah. Tak apa, pergi. Kalau ada kekasih, bawa kekasih pergi tenang hati. Dia tak kira halang lah. Suka bila saya kalau jumpa saya punya kekasih tenang, pergi jumpa kekasih. Tapi kaunselor Islam boleh ke suka macam tu? Oh, tak boleh, itu haram. Dia kata gitu. Dia tak apa dengar muzik. Dengar muzik bagi banyak, bagi radio station. Kalau kaunselor Islam, Islamic perspektif, baca Quran. Itu terapi dah. Baca Quran, tahajud, zikrullah. Sallallahu salam alaih, sallallahu salam alaih, sallallahu salam alaih, sallallahu salam alaih. Zikir, selawat pendek-pendek. Boleh 1 juta selawat. Sallallahu salam alaih, 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 sallallahu salam. Satu selawat, 10 selawat tu datang kita. Apa mana selawat? Rahmat. Apa mana rahmat? Ketenangan. Itu mana rahmat. Rahmat tu nikmat. Apa mana nikmat? Sihat. Sakit-sakit jadi sihat dengan sebab selawat. Jadi ngaji kelebu-kelebu tak faham dengan sebab selawat, terang hati. Nikmat. Sekali 10. Kita sekali selawat Tuhan 10 kali. Pendek-pendek. Sallallahu salam alaih, 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 sallallahu salam alaih. Yang kita buat bukan haram pun. Kan? Dia duduk menari juga. Sambil zikir sambil menari. Sallallahu salam alaih. Itu orang tu. Mengundang pergi tenang pula. Kan? Gaya-gaya tak apa lah. Tak apa bagi mengantuk. Kalau dah senyap itu bukan masalah apa. Takut masalah tu. Takut 10 selawat tu lah. Tak ada 100. Sallallahu salam alaih, sallallahu lah. Baik. Oh baik. Baik. Bini dia baik lah. Baik. Dah senyap dah. Bau 10. Tasbih kat tangan semua 33. Tak habis 100. Yang sini tak apa. Keharam pun. Sallallahu salam alaih, 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 sallallahu salam alaih. Apa dah tu? Rahmat turun. Khonok Zimat. Duduk saja. Dan yang kedua, poin yang kedua, bahawa asal hukum hijrah ni poin rumusan daripada hadis tu ada juga berbicara tentang hijrah. Apa rumusan dia? Bahawa asal hukum hijrah daripada Mekah ke Madinah diwajibkan permulaan Islam ke atas setiap orang Islam yang berupaya demi kepentingan agama Islam dan umatnya. Asal hukum dia wajiblah, kan? Iaitu untuk meneruskan langkah-langkah perjuangan dan menghindarkan diri daripada ancaman musuh. Nabi berhijrah tu bukan sebab Nabi berlarian. Ada orang kata berlarian, kan? Bekas pimpinan dia kata Nabi dulu pun berlarian. Ada sama dengan Nabi dengan berlarian, kan? Gerak langkah Nabi itu bercakap semua adalah didasari oleh wahyu Allah. Nabi bercakap adalah dengan perintah daripada Allah, dengan wahyu Allah. Inci pergerakan dengan wahyu Allah, bergerak dengan wahyu Allah. Bercakap, bergerak dibimbing wahyu Allah. Jadi tak timbul soal Nabi pergi ke Madinah tu soal pelarian, nak larikan diri. Bukan lagu tu. Itu perintah Allah. Tuhan suruh macam tu. Faham tak samakan Nabi dengan pelarian? Macam mana? Tengok dalam surah Najmi.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Nabi itu tak bercakap sesuatu benda berdasarkan hawa nafsu dia, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bergerak, berhijrah dan bergerak dari Makkah ila Madinah adalah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasal pelarian. Faham? Boleh jadi Nabi tak lari, tak pada situ tak apa. Faham? Kita tak boleh samakan Nabi itu di kasta yang paling rendah. No. Urusan wahyu ni kita sama dengan urusan sama dengan orang yang lari daripada satu tempat ke satu tempat, yang ni kita panggil pelarian. Tak boleh cakap begitu. Sebab ini adalah kita panggil urusan kerana nak menjunjung titah perintah daripada Allah yang kita panggil wahyu. Boleh kita kata urusan wahyu sama dengan pelarian kita. Jadi wahyu tu pelarian. Oi, benda sangat wahyu. Faham tak? Jaga. Tang tak betul juga, hak betul. Kan? Ada orang marah kata kat pemimpin mana. Tak kira pemimpin mana. Tak kira. Faham? Ilmuwan, agamawan kena menyatakan kebenaran, tak kira. Kan? Bulu mana ada tak? Lepas tu Syekh Qutb kata, "Idza sakata al-alim taqiyatan wal ummatu tadhal, mata tabayyana al-haq." Kalau orang alim tu mendiamkan diri, taqiyatan. Dia nak jaga. Taqiyah tu dia jaga. Tak mau tunjuk. Kata dia ni pihak apa nama A ke pihak B ke. Taqiyatan. Taqiyah tu. Taqiyah tu dia. Luaran lain, dalaman dia lain. Padahal dalaman dia menentang, luaran dia tak tunjuk kata dia menentang, tu taqiyah. Walaupun kemungkaran itu berleluasa dan berlaku di hadapan dia, dalam tempat dia, sekitar dia, dia taqiyah. Mungkin ada kepentingan tertentu. Job masuk projek, masuk alim pun. Sarbat tak usah kira, sudah lebih. Dengan duit ni RM, oi. Rangkak sobat, pelantin sobat. Maka Syekh Qutb kata, "Idza sakatal alim taqiyah." Kalau orang alim, ulama, ilmuwan tu bersikap berpendirian taqiyah, wal ummatu tajal. Apa jadi dengan umat? Dalam kejahilan. Umat terus menerus berada dalam kejahilan bila kebenaran akan dizahirkan. Bila akan nyata kebenaran dia? Kalau para ulama pakat-pakat jaga perut, jaga kepentingan. Taqiyah tadi kau jaga kepentingan lah. Mafhum dia begitu. Dia aku nak kata tak lagi. Dia tak kira. Ulama dia kena tegas. Sebab tu sehingga Imam Nawawi ketegasan dia, kan? Ketegasan dia terhadap khalifah di zaman dia, pemimpin yang memimpin ketika itu di Syria, di Syam. Imam Nawawi terus dengan berpegang kepada prinsip-prinsip keadilan, sama sekali menentang kemungkaran secara terang-terangan, bukan bersembunyi. Kalau pemimpin buat tak elok, dia akan tetap. Dia terkadang-kadang sebagai seorang yang sangat tegas dalam menegakkan hukum. Akhirnya dia dibuang daerah, buang pergi balik kampung dia. Dan kerana dia berpegang kepada satu prinsip. Adalah isu dia tentang pembagian harta raja tu ambil banyak sangat. Kita panggil macam bukan allowance, keruntukan untuk dia. Sedangkan dia pun dah mewah-mewah. Hamba pun dah berada dalam 100 orang. Dia punya dia punya gundik-gundik dan sebagainya dengan perhiasan yang begitu hebat-hebat. Nak ambil lagi peruntukan duit rakyat. Masyarakat Imam Nawawi tak setuju, walaupun ulama lain setuju. Akhirnya dia dibuang daerah, tak mau. Buang negeri, buang daerah. Imam Nawawi. Tapi lagi raja rujuk balik dah. Rujuk panggil balik. Minta dia mai balik. Dia tak mai sampai dia wafat. Tu. Kewajipan hijrah waktu itu dianggap satu tanggungjawab yang utama, lagi amat penting. Keengganannya daripada melakukan dengan ketiadaan sebab yang sah dipandang satu kesalahan dan dosa besar. Tak boleh sampai perintah wajib. Malah ada daripada mereka yang terus menghukumkan sesiapa sahaja yang enggan hijrah dengan alasan yang tidak musabah. Ya, siapa tak mau hijrah, terus dihukumkan orang.
Bagaimanapun hukum bagi hijrah itu adalah buat sementara saja, kerana setelah Islam dapat kembali menguasai Mekah, maka hukum itu dihapuskan. Seperti mana yang Nabi kata, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah lagi sesudah kemenangan Mekah. Mekah jadi kota Islam, daripada kota kufar kepada kota Islam. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Dan apabila diperintahkan kamu keluar, maka keluarlah. Yang ada niat. Jihad pada pindah tu tak ada, yang ada jihad. Jihad dan niat yang baik. Jihad, jihad hukum jihad sampai bila-bila, dan niat yang baik itu yang penting. Pindah satu tempat tu tak ada. Imam Nawawi berkata dikenaki dengan hadis ini ialah bahawa kebaikan yang terhenti atau terputus dengan hapus hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad. Hijrah tak ada, tapi jihad ada dan niat yang baik. Dan apabila perintah kamu oleh imam, raja untuk keluar kepada jihad dan kemudian melaksanakan amal yang baik, maka hendaklah kamu keluar. Demikian menurut beliau. Itu je jihad dan niat yang baik. Sesungguhnya tidaklah diragukan lagi bahawa mencegah syahwat dan meninggalkan maksiat adalah jihad. Melawan hawa nafsu itulah jihad yang besar. Nabi kata kan, balik daripada satu peperangan, Nabi kata kita ni pulang daripada satu medan tempur, medan perjuangan, medan jihad yang kecil, ini berhadapan dengan jihad yang besar. Sahabat kata, awak ni, kita ni bawa balik daripada medan pertempuran kan, satu peperangan, bukan jihad yang besar ni, itu tak besar lagi. Ada lebih besar apa? Lawan hawa nafsu. Perang dengan hawa nafsu itu lebih besar, lebih payah, lebih sukar berbanding dengan perang fizikal kita ni. Payah. Lepas tu nak angkat selimut subuh, as-salatu khairum minan naum. Nak selimut tu tak berapa gram kan nak angkat. Tak tahu berapa gram selimut kan. Payah. Tapi kalau nak pegang biasa ni tak ada masalah. Bertumbuk tak boleh, tapi nak bertumbuk dengan selimut tak berani. Dia perlukan kekuatan dalaman. Mati dah. Pahala siapa? Berpahala sesiapa saja yang melakukannya asal benar niatnya dan bersih kosan. Niat itulah semata-mata bagi Allah dan kerana perintah. Dan jihad yang seperti itu adalah hijrah. Hijrah juga meninggalkan apa yang Tuhan larang, itu hijrah. Kerana asal pengertian hijrah itu mana meninggalkan. Maka dengan pengertian ini jelaslah bahawa meninggalkan segala larangan Allah dalam bentuk apapun juga adalah dinamakan hijrah. Hijrah itu mana meninggal. Asal meninggalkan kampung halaman. Tapi maknanya lebih umum. Lepas daripada tidak ada hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, yang ada hijrah dan mana meninggalkan larangan Allah. Tinggal larangan Allah. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan Nabi, bahawa orang yang hijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang. Al-muhajir man hajara ma nahallah anhu. Orang yang berpindah saja, orang yang berhijrah, yang orang yang meninggalkan apa yang Tuhan larang daripadanya ditinggalkan. Sikit lagi. Saya bukan duk ke 8 suku saya nak baca kuliah duha nak sambung. Tuan-tuan sebab saya baca bagi pahami. Yang ketiga, bahawa ulama usul fiqh menjadikan hadis tersebut sebagai dasar untuk menciptakan satu kaedah hukum fiqh. Nama dia apa? Al-umur bi maqasidah. Jadi tuan-tuan, kaedah fiqh ni banyak. Kaedah fiqh dalam mazhab Syafi'i banyak. Saya nak sebut berpuluh-puluh ke ratus, wallahu alam. Kita rumah ini ialah kaedah-kaedah yang tercabar daripada kaedah. Semuanya tercabar daripada 5 kaedah yang utama. Sekian banyak kaedah-kaedah fiqh dalam mazhab Syafi'i itu yang terbeda dan terasas tu, yang masdaruha, tempat timbul dia terjadi daripada Quran, sumber Quran hadis. Tapi dalam sekian banyak tu dia tercabar daripada 5. Asas utama dia 5 kaedah. 5 kaedah itu utama. Bunyi apa? Yang pertama, al-umur bi maqasidiha. Setiap perkara tu dia adalah dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Ikut niat kita, matlamat dia. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tak dihilangkan dengan syak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kepayahan itu boleh menarikkan kemudahan. Yang keempat apa dia? Ad-darar yuzal. Kemudaratan itu perlu dihilangkan. Yang kelima dipanggil al-'adatu muhakkamatun. Adat itu jadi hakim. Hukum adat itu kadang-kadang dia jadi hakim.
Contoh macam mana? Contohlah kita panggil ni macam ni. Kita bagi. Tuan-tuan nak perlukan ayam, saya bagi ayam. Saya bagi ayam kan sekali dengan betul. Pernah tak orang kata, saya bagi ayam, nanti betul saya balik-balik. Ada tak orang kembali dengan betul? Ada tak kalau ada tak? Ada tak? Kalau ada macam orang gila orang. Pasal apa tak kembali dengan betul? Adanya tak ada. Adanya bila bagi ayam sekali dengan betul. Pasal betul ni betul kot. Betul ni nipis tak ada apa. Tapi cuba orang bagi ayat dalam jak, kita pulang balik tak? Oh nak ayat, ambil. Lepas habis kita guna, kita bagi balik jak kat dia. Jak. Bagi jak, pasal bagi jak. Dia tak sebut pun, pasal bagi. Adatnya jak orang tak bagi, orang bagi ayat. Ingat? Ambil pinggan polystyrene, ambil. Kalau pinggan biasa pulang balik, tapi pinggan polystyrene tak pulang, pasal apa? Kalau pulang gila orang. Al-'adatu muhakkamah. Usul fiqh. Qawaid fiqh. Jadi tercabang daripada inamal amalu binniat, salah satu kaedah fiqh yang utama bunyi dia al-umur bi maqasidiha. Apa dia? Segala perkara adalah dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Ini apa? Maksud tu niat lah. Niat baik tak baik. Menurut kaedah ini, sesuatu itu ada kalanya dihukumkan haram dan ada pula masanya dihukumkan halal. Berdasarkan ikut niat kita. Menurut perhitungan qasad ataupun maksud. Qasad tujuan dan niat dia apa? Kalau niat baik kerana Allah dapat apa? Niat riya haram. Dosa besar. Maksud orang yang melakukannya. Di antara contohnya ialah haram menurut hukum perbuatan seseorang yang tidak mau bertegur dengan saudaranya lebih 3 hari. Jika maksudnya berbuat demikian semata-mata menurut sebab kemahuannya sendiri, haram. Tetapi jika maksudnya itu kerana sebab yang diharuskan syarak, maka tidaklah haram. Dia kata apa? Contoh dia, perbuatan dia tu tak mau bertegur dengan saudaranya lebih 3 hari. Dia tak bertegur dengan kawan, dia niat apa? Dia niat permusuhan, haram. Tapi kalau dia niat apa? Maksudnya tu kerana sebab yang diharuskan syarak, boleh. Saya tak tegur dengan tuan-tuan lebih 3 hari, tapi bukan sebagai satu keharusan syarak. Boleh, tapi bukan niat permusuhan. Walaupun kita tak tegur lebih 3 hari, tapi bukan kita niat musuh pun. Tapi kalau kita niat kerana musuh, tak boleh. Faham tak? Ikut niat kita. Aku tak kelapak, aku bergaduh dengan dia. Memang aku tak sengaja, aku tak mau bercakap dengan dia. La yahillu lil muslimin ay yahjura akhahum fawqa 3 layal wa layaliyahunna yaltaqiyani fayu'idu hadha wa yu'idu hadha. Dalam surah ini, tak halal bagi seseorang muslim itu dia meninggalkan bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam, bertemu kedua-duanya, bila berjumpa berpaling sana, seorang paling sini. Haram kalau niat itu. Itu asas dalam itu lah. Asas dia atur. Secara umumnya tak boleh kalau kerana bermusuhan. Itu dia kata itu ikut niat kita. Ikut niat itu. Selanjutnya, haramlah pula perbuatan seorang yang memungut barang-barang kehilangan di jalan jika maksudnya tujuannya untuk terus memilikinya. Tetapi jika untuk memelihara sambil berusaha memberitahukan tuan haknya untuk diserahkan kembali kepada maka terang. Kita jumpa jam, jumpa handphone. Ambil tu kerana apa? Al-umur bi maqasidiha. Saya ambil ini sebab saya nak cari tuan dia. Dia kena announcement lah. Dia panggil luqatah. Benda pungutan dia panggil luqatah. Orang yang kutip tu nama latik. Benda yang dikutip tu multaqah. Laqatah. Luqatah tu benda pungutan. Benda kita jumpa. Hang ambil tu kerana apa? Kerana apa? Aku nak ambil, saya nak bedai. Saya memang penyamun. Tapi saya ni bukan pasal saya bukan saya nak milik, saya nak cari tuan. Nampak tak? Niat membezakan. Al-umur bi maqasidiha. Al-umur ikut niat kita. Habis itu juga dengan ibadah-ibadah yang lain perlu kepada niat yang baik pun kita dapat pahala. Jadi tuan-tuan, sekadar tu pertemuan kita, konsep kita pada hari ini yang tak banyak lebar juga kita bincang. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyil arabiyil hashim wa ala alihi wa tabi'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman wa tafarruqana min ba'dika farqan ma'suman wa la taj'al Allahumma
فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته